Hai, Assalamualaikum. Okey, sekejap Pai. Kita tunggu yang lain masuk. Okey. Ha, tunggu yang lain masuk sekejap. Nisa hari ni okey sihat Alhamdulillah sihat. Apa sihat? Alhamdulillah sama-sama Allah bagikan Alhamdulillah, kesihatan Masya hari ni. Allah. So So live hari ni kita ni dekat dalam page Satria Cinta Studio. okey kan. Okay. Sekejap Macam mana nak share? Macam mana nak share? Macam mana nak share? Ha. Apa kena ada handphone lagi satu baru boleh share. Oh, Ha. tak apa tak apa tak apa. Tak apa. Okey. Hai, Anak-anak nak baik. Assalamualaikum. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, tabarakallah, masya-Allah. Hari ini diizinkan oleh Allah untuk kita bersama mencari ilmu di dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita sama-sama ada keberkatan di dalam majlis ilmu. Okey. So hari ini apa isu hari ini bersama saya adalah tetamu jemputan iaitu Faizal Noor ataupun dia boleh diberi gelaran nama Papa. So Papa boleh tak Papa perkenalkan diri sedikit? Hai Papa. Okey. Hai Nisa, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Salam ceria kan. So Papa doakan semua berbahagia kan dan dipermudahkan urusan Allah, panjangkan umur kita, Allah permudahkan segala kan impian kita. Okey, baik. Nama Papa Faizal, Muhammad Faizal bin Muhammad Noor kalau nama penuh dia. Okey, secara ringkasan dia, okey. So Papa sekarang ni tengah sama-sama dengan sahabat-sahabat Papa membangunkan satu sistem, okey, satu kaedah kan untuk kita berada dalam keadaan yang tenang, aman, damai, okey. So macam mana Papa bermula, sebenarnya Papa orang-orang yang biasa-biasa. Just ada orang yang minta apa nama bantuan kan daripada Papa, okey, sebab sebelum ni memang Papa ada ramai mentor, ada 2-3 orang mentor yang Papa selalu turuti ataupun join, okey, diorang. So dan bila selesai satu masalah yang kita bantu, so datang lagi banyak masalah yang kita berjaya selesaikan. So pada peringkat awal kan Papa buat group coaching secara percuma kan. So kita buat group coaching secara percuma and then ada demand untuk Papa buat personal coaching, okay. So alhamdulillah sekarang lah Papa sekarang buat personal coaching secara directly, secara online dan secara call. Papa ada 2 bahagian, satu yang personal itu lebih kurang start dari itu dalam 40 orang. Dan secara live kan itu lebih kurang dalam 60 orang macam tu yang Papa sedang coaching sekarang ni. Alhamdulillah. So dalam group free Papa kan hampir database mencecah sebanyak 2,000 orang. Okey, itu yang kita bantulah kan secara percuma. Itu saja. Oh, itulah sebenarnya cerita Papa. Sebab saya pun tak tahu juga sebenarnya. Mungkin ada yang penonton-penonton yang mungkin kenali Papa tapi tiba-tiba Papa muncul kan. Dia macam tu tau. Dia macam tu. Jadi kita tak tahu siapa sebenarnya Papa. Oh, sebenarnya maknanya hari ni Papa pun dia membantu orang-orang dari segi apa? Dari segi dia punya emosi ke? Kita bantu daripada segi emosi dia, daripada apa nama perhubungan, daripada diorang punya bisnes. Benjamin lah, banyaklah semualah. Kita mudah carakan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. So hari ni petang ini isu yang kita nak bincangkan adalah saya percaya isu ini sangat-sangat penting dan saya percaya kalau boleh saya nak anda kongsikan, tonton kami sampai di akhir siaran sebab saya tahu rahsia ketenangan solat ini adalah satu ilmu yang sangat-sangat penting sebab hari ini saya tahu bukan semua kita solat tapi sekadar jasad saja tapi adakah hati kita betul-betul tenang dengan solat tersebut. Itu yang rahsianya Papa nak kongsikan pada petang ni. So saya nak anda tolong share, tekan button love sebanyak mungkin sebab konsen Papa pada petang ini kan mungkin ada mereka dapat tahu macam ni cara nak solat tenang sebab hari ni officially bukan official lah, maksudnya hari ni Papa nak nak ilmu yang sangat-sangat mahal sebenarnya nak kongsikan, nak guide macam mana rasa tenang dalam solat. So minta tolong sahabat semua, okay, tolong share, tekan button love. Kat sini kita meraihkan kedatangan penonton-penonton kita. Ada yang komen kata Assalamualaikum Papa dan Coach. Macam kita tanya Assalamualaikum.
Lepas tu ada juga cakap terima kasih juga kepada Usia Murni, kepada Faizal Nur. Itulah yang dikongsikan. Okey Papa, kita post kepada tajuk kita pada petang ini iaitu rahsia tenang solat tenang. Rahsia solat tenang. So apa yang Papa boleh maksudkan? Rahsia solat tenang tu macam mana sebenarnya? Cerita rahsia dah tak ada jadi rahsia lagi dah. Itulah nak cerita, nak bongkar rahsia lah ni. Kita nak bongkar rahsia ni. Papa bukan ustaz tau. Satu benda yang nak kena faham, Papa bukan ustaz. Tapi yes, Papa sebelum ni memegang sebagai motivator ataupun secara bebas, okey. Memang kita ada daripada MAS kan sebelum ni, tapi dah tamat dah. So Papa tak pakai Papa punya tauliah lagi. Bukan ustaz kan, just boleh panggil Papa, tak mau panggil Papa, panggil Faizal, okey. Tapi berdasarkan pengalaman kita, okey. Ramai orang dia cuma solat kan, dia solat, okey, tapi dia tak tahu macam mana connection solat itu sendiri dengan diri sendiri. Okey. So Papa akan explain benda yang basic dulu, iaitu tentang diri. Okey. Boleh Nisa? Sekejap, boleh, tapi kepada penonton tolong catat tolong komen catat ilmu petang ni, tolong catat. Saya pun sediakan kertas dengan pen nak ambil ilmu daripada Papa ni. Okey? So standby pen dan kertas, ataupun kalau tak nak tak ada pen dan kertas, anda yang tengah kerja ke apa, boleh tolong type je dekat kita punya komen, ruangan komen, insya-Allah. Okay Bapa, teruskan Bapa, silakan. Okey. Secara dasar, kita pergi pada secara dasar dulu. Manusia ni dia ada tiga bahagian ataupun tiga bahagian yang mudah untuk kita faham. Actually dia lagi kompleks, kan? Dia lagi kompleks, okey. Itu yang kita namakan sebagai, yang pertama pemikiran, yang kedua sebagai kita punya jasad, sebagai kita punya badan, dan yang ketiga kita punya roh. Okey. So kalau Mak Salih pun dia gunakan terms yang sama, iaitu tentang mind, body and soul. Okey. So kita ada tiga benda ni. Okey. So yang pertama kita punya pemikiran dulu. Okey, kita kena faham, okey, apa itu pemikiran. So pemikiran kita sekarang ni, contoh macam Papa sekarang kan, kita boleh sampai level sekarang ni, ataupun Nisa, macam mana Nisa berfikir sekarang ni sebagai contoh, ataupun kita punya audience. So pemikiran kita adalah hasil daripada pengalaman kita. Okey. So daripada kita lahir, okey, kita belajar, kita punya environment, kita punya surrounding kita, kawan-kawan kita, itu yang menghasilkan pemikiran kita. Okey. So dan salah satu daripada pemikiran kita adalah apa yang kita baca. Okey, nanti Papa akan explain kenapa Papa explain tentang pemikiran, jasad dan roh kita. Okey. So ramai orang dia solat, dia orang solat, tapi pemikiran masa solat tu dia pergi kereta tutup tak tutup, okey. Time solat tu tengah fikir kan, nanti kan husband balik kan macam mana nak makan lauk apa dan sebagainya. So dia busy tau, pemikiran dia busy, okey. So nanti Papa explain macam mana nak kawal kan kita punya pemikiran. Okey, first kan kita kena faham konsep pemikiran tu tadi. Pemikiran hasil daripada pengalaman kita. Okay, so ada orang dia berfikir yang positif walaupun dia tak perlu pergi dekat seminar motivasi dan sebagainya, tapi dia orang yang positif. Okay, sebab apa? Sebab pengalaman hidup dia tu mengajar dia jadi orang yang positif. Okay, so ada orang dia orang yang negatif kan, ada orang dia cepat putus asa contohnya. Sebab apa? Sebab pengalaman kan, dia punya surrounding dan sebagainya kan, dia punya kaedah pembelajaran dan sebagainya, itu yang membentuk kita punya pemikiran. Okay, so lagi banyak kita baca, lagi banyak kita pergi majlis ilmu, lagi banyak kita cari orang macam Nisa duduk dalam circle yang bagus, okey. InsyaAllah pemikiran kita akan jadi pemikiran yang bagus, okey. Kemudian kalau kita refer, kalau kita tengok pada surah, ada satu surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, okey. So Allah bagi tahu kan, jangan ikut kalau tidak ada ilmu. Okey, ini cerita tentang pemikiran. Ramai orang sekarang ni dia just buat. Tak apalah kita buat. Tidak.
So setiap benda yang kita nak buat, kita kena ada ilmu, kan? So tak kisah ilmu itu tadi, kan, daripada buku ke, daripada kita pergi lecture ke, kan, daripada pengalaman orang lain dan sebagainya. So untuk menjaga pemikiran kita juga, kita kena jaga kita punya ilmu, kan? Contoh ni Papa bagi contoh. Okey. So kalau contoh dalam gelas lah, kan, kita ambil gelas, okey, gelas tu kita bubuh tanah contohnya, benda yang kotor dan sebagainya. Okey. So bila benda yang kotor ni tadi, okey, so macam mana kita nak bersihkan gelas tu? So kita kena masukkan air yang bersih lagi banyak. Okey. So kalau pemikiran kita ni jenis yang dah negatif ataupun kotor dan sebagainya, so kena banyak masukkan lagi ilmu. Continuously masuk ilmu, so lama-lama dia akan, insya-Allah dia akan bersih. Okey, itu tentang pemikiran. Okey, first tentang pemikiran. Yang kedua tentang kita punya jasad. Okey. So mana datang jasad kita? Tadi pemikiran adalah hasil daripada apa yang kita makan. Hasil daripada apa pengalaman kita. Jasad kita adalah hasil apa yang kita makan. Okey. Sebab itu kalau kita refer pada Islam punya konteks dan sebagainya, manusia ni datang daripada tanah, kan? Daripada Nabi Adam termasuk kita. Kenapa kita datang dari tanah? Sebab segala makanan kita, semua jenis makanan kita datang daripada tanah. Okey, so kita makan nasi daripada beras daripada padi daripada tanah. Kita makan buah daripada pokok daripada tanah. Okey, sama juga kita makan ayam contohnya, kan. Ayam tu makan jagung contohnya, kan. Jagung itu daripada tanah. So apa saja yang kita makan membentuk diri kita. Sebab itu juga dalam surah Al-Baqarah, kan, ayat 168, dan Allah kata makan yang baik-baik. Sebab apa? Sebab makanan tadi menjadikan diri kita sekarang. Okey. Kita ni kan hasil daripada kita ni, kalau kita tengok contoh macam sekarang ni, Nisa tengok dalam satu cermin, kan. Kita duduk kat depan cermin, kita just nampak kita itself, kan. Kita ni macam seorang, sebenarnya tidak. Okey. Contoh macam apa? Contoh Papa duduk depan cermin, kita just nampak muka kita dan sebagainya. Sebenarnya kita ni mewakili lebih kurang dalam 40 ke 50 trilion sel. Okey, so banyak, kan? Dan sel ni dia ada komuniti tau, kan? Dan malam tadi Papa sempat baca lagi satu buku, kan? Diri kita ni bukannya 100% tu adalah sel, kan? Dia ada bakteria dan sebagainya, dan benda asing itu lebih banyak daripada sel dalam badan kita sebenarnya. Okey, dan benda tu juga yang membentuk kita punya pemikiran, okey, dan kita punya kesihatan dan sebagainya. So kalau kita sakit, kan, badan dan sebagainya, perhatikan apa yang kita makan, kan? So kena jaga makanan kita. Okey, sebab tu Allah bagi tahu, kan, dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 168 tadi, sila makan yang baik-baik. Okey, clear? So tadi yang first tentang pemikiran, kan, pemikiran kita hasil daripada kita punya pengalaman. Yang kedua, kita punya jasad, kita punya badan hasil daripada apa yang kita makan. So ada orang dia memang kita faham solat itu satu perintah yang kita kena buat, kan, daripada sejak kita matang ataupun akhir balik. Tapi kadang-kadang kita rasa tak tenang, kan, kita rasa serabut, kan, kita rasa sakit-sakit dan sebagainya. Sebab itu penting, first di antaranya kita kena jaga kita punya pemikiran, kan, kita kena jaga kita punya pemikiran. Okey, so jangan sumbat dengan benda-benda yang negatif, kan. So sebelum solat contohnya jangan tengok telefon kalau boleh, kan. Jangan tengok benda-benda, jangan nak scroll Facebook, kan, jangan tengok benda-benda tentang politik ataupun benda-benda tentang artis dan sebagainya, kan. So elakkan, kan, masukkan benda yang negatif, masukkan benda yang positif, kan. Sama juga dengan badan kita, kan. Kita nak solat, kan, tapi kalau kita dalam, kan, sakit dan sebagainya, kan, dia tak jadi, kan, dia akan mengganggu kita punya kita punya fokus. Okey, so then kena makan yang baik-baik, kan. So fikir benda yang baik-baik, makan benda yang baik-baik. Okey, so yang ketiga, datang askar. Yang ketiga tentang roh, dia ada tiga tadi, mind, body and soul. Kita punya pemikiran, kita punya perasaan, kita punya jasad, dan kita punya roh. Okey, so kalau kita tengok western punya education, kan, diorang menceritakan roh itu seakan-akan diorang ni memang mahir tentang roh. Okey, tapi bila kita ni as a Muslim, kan, kita ni sebagai seorang Islam yang beriman pada Quran, kan, bila kita refer pada surah Al-Isra ayat yang ke-85, jelas Allah menyatakan bahawa roh itu adalah urusan Allah.
Okay, so kita tak tahu langsung. Okay, so kalau kata ada orang dia boleh buat ni Papa just sebut kan dan sebab kadang-kadang ada isu tentang benda tu. Kadang-kadang ada orang claim kan dia boleh buat astral projection dan sebagainya, keluarkan roh daripada badan dan sebagainya. Okay, so benda itu boleh berlaku tapi bukan roh yang keluar. Kalau roh tu dah keluar kau orang meninggal lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, so apa yang berlaku kan hasil daripada kita punya kefahaman kan, kita dropkan kita punya frekuensi otak tu ke arah theta. Okay, dia berada dalam keadaan separa sedar nak tidur kan. So yes, kita boleh pergi pada explore zaman kanak-kanak kita sebab masa tu kita punya backdoor ataupun kita punya luar sedar tu, yes, kita boleh masuk balik semula kan. Tapi bukan roh yang kita boleh terbang roh dan sebagainya, bukan. Okay, so kalau kita berdasarkan ayat, ada yang cakap Papa laju Pak? Hello. Ada yang komen Papa laju Pak. Oh, laju. Okay, Papa slow. Papa memang laju, seriously. Okay. laju. Okay, Papa slow. Okay, Papa slow. Okay, ada sebab dalam market yang bagi tahu pengembaraan roh dan sebagainya. Okay, so kadang-kadang benda tu betul, cuma penggunaan terma yang salah. Okay, so, ataupun penggunaan terma yang tidak tepat. Yang berjalan itu bukan roh. Okay, yang keluar daripada badan bukan. Itu kita cuma permainan kita punya pemikiran. Okay, so bila kita refer pada Quran, Quran menyatakan bahawa jika ada yang menanyakan tentang roh, okay, maka bagi tahu bahawa roh itu adalah urusanku ataupun urusan Allah. Okay, so kita tak boleh nak menguruskan roh. Okay, so kita boleh uruskan kita punya pemikiran. Kita nak fikir sebagai seorang yang baik, kita nak fikir sebagai seorang yang positif dan sebagainya. Yes, kita boleh uruskan kita punya pemikiran. Okay, Papa laju sebab Papa takut tak cukup masa. So kita punya masa ni berapa lama ni? Apa kalau masa kata ada lagi permintaan, kita boleh lebih sikit pun tak apa. Sampai berapa? Sejam je Papa minta. Papa tak boleh. Okay. Boleh. Okay. Tadi kita start pukul 3 Okay, dah 20 minit dah. Dah pukul 3, 10 minit macam tu lah. Okay. Sekejap, sebentar. So, sama juga dengan kita punya jasad kan. Sama seperti kita punya pemikiran, kita boleh uruskan jasad kita kan. Pemikiran, kita boleh uruskan pemikiran kita nak jadi orang yang yang sihat, yang positif dan sebagainya. Sama dengan badan kita boleh uruskan jasad kita nak jadi orang yang kurus, orang yang sihat, orang yang cergas ataupun nak yang tak berapa sihat dan sebagainya. Yes, kita boleh uruskan. Tapi bila cerita tentang roh, no, kita tak boleh nak uruskan roh sebab roh itu adalah urusan Allah kan. Tapi pada ayat tu Allah nyatakan kecuali sedikit. Okay, so kita tahu yang kita ni ada roh kan. Bila kita masih hidup kan, bukti kita ada roh adalah kita masih bernyawa, dan bukti kita masih bernyawa adalah kita bernafas. Okay, so bukti kita ada roh, yes, kita boleh lagi kita boleh lagi bernafas seperti biasa. Okay, so ni Papa ambil contoh. Okay, dan boleh refer kan, boleh Google, boleh refer, boleh tanya pada expert dan sebagainya. So bila kita mati, let's say lah kita meninggal dunia kan. Semua orang akan meninggal dunia. So kata kita mati. So masa kita mati tu sebenarnya kita punya brain, kita punya pemikiran masih ada lagi. Kan, dalam masa 5 minit ke 10 minit otak kita masih lagi boleh berjalan sebenarnya. Okey, badan kita masih lagi berfungsi kan. Kita punya badan-badan ni sel-sel ni masih lagi berfungsi. So maksudnya pemikiran kita masih lagi wujud. Okey, kita punya jasad ni sebenarnya masih lagi okey, sebab tu ada orang derma organ kan. So Papa salah seorang organ donor kan, yang kalau kata kita mati, yes, kita boleh dermakan kita punya organ. Sebab apa? Sebab organ kita ni masih lagi okey, masih lagi boleh bagus, masih lagi boleh digunakan untuk orang lain. Yang membezakan iaitu adalah kita dah tak ada roh. Nampak? Okey. So itu beza antara kita yang hidup ni dan orang yang mati tadi kan. So roh dah tak ada. Okey. So pemikiran masih ada, kita punya jasad pun masih wujud lagi. Okey. So Allah bagi tips ataupun Allah bagi clue, okey, yang kita ada roh, bukti kita ada roh adalah kita masih lagi boleh kita bernafas. So nafas ini amat penting tau. Okey, nafas ini amat penting, sebab tu Bapa biasa sebut breathing is everything. Kan? So
bukti kita ni masih lagi hidup, kita masih lagi bernafas. Okay, so bila kita sentuh tentang solat kan, Papa nak sentuh tentang solat tenang dan sebagainya. Okay, so bila kita refer pada Western, ni Papa cerita pada Westernnya dulu kan, ataupun Muhammad Saleh ni, okay, so diorang nak hidup dalam keadaan yang tenang. Okay, so kaedah untuk diorang hidup dalam keadaan yang tenang, diorang selarikan ketiga-tiga benda ni. Diorang selarikan pemikiran, diorang selarikan diorang punya jasad, badan diorang, dan diorang selarikan diorang punya roh bagi anggapan diorang. Okay, so macam-macam teknik yang diorang gunakan, diorang buat yoga, diorang buat meditasi dan sebagainya. Okay, so cuma bila kita ni sebagai seorang Muslim, sebenarnya Allah dah ajar, sebenarnya Allah dah guide macam mana nak hidup dalam keadaan yang tenang. Okay, iaitu macam mana solat. Cuma kadang-kadang kita solat itu kan, kita tak perhatikan kan betul-betul kan, so menyebabkan kita rasa bila solat tu kita rasa macam tak tenang, kita rasa macam hilang fokus dan sebagainya. Okay, so sebenarnya solat itu adalah kaedah untuk kita selarikan ketiga-tiga benda ni kan, untuk kita selarikan, kita boleh kawal kita punya pemikiran, kita boleh kawal kita punya jasad, kita boleh kawal kita punya pernafasan. Okay, so ramai orang di antaranya dia gagal kawal dia punya pernafasan. Sebab itu bila dia gagal kawal dia punya pernafasan dalam solat, menyebabkan dia tak tenang. Kan? Padahal dalam satu surah Al-Fajr, surah Al-Fajr, surah 89, ayat 27 dan 28, Allah nyatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, dalam keadaan yang hati yang puas lagi diradainya. So salah satu, yes, di antara kembali kepada Allah tu waktu kita dah meninggal dunia lah. Yes, masa kita ibadah pun, masa kita solat pun, kita kembali pada Allah. Okay, so nak kembali pada Allah ni, kena hati tu, jiwa tu kena tenang. Okay, so kalau pemikiran di tengah serabut, so relax, bagi tenang betul-betul. Okay, tapi janganlah sampai, apa saya tak tenang ni, saya tak boleh nak solat sebab saya tak tenang. Itu dah masalah. Okay, so ada kaedah untuk kita tenang. Okay, so Papa explain secara mudah, okay, bahasa kita. Okay, so macam Papa explain tadi, okay, mulakan dengan kawal pernafasan. Okay, so katalah kita nak solat kan, sebelum kita solat kita dah ready, kita dah ambil air semayang, dah ambil air wuduk semua, okay, semua sejadah semua dah komplit. Okay, so yes, menghadap Allah. So kalau masa itu masih lagi tengah serabut dan sebagainya, apa yang Papa sarankan, okay, ambil tangan kanan ni, ni terbalik kot. Tangan kanan letak kat dada, dada sebelah dada kiri. Okey, sebab ini bahagian kita punya kolbu, kita panggil kolbu, kita punya jantung dan hati berada di sebelah kiri. Okey, so letak kat situ, cakap dengan diri sendiri, berdoa pada Allah. Okey, contoh Faizal, kita nak solat, aku nak solat, kita nak solat. Okey, so kita nak solat dalam keadaan yang tenang. Okey, doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak solat dalam keadaan yang khusyuk. Okey, khusyuk itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil sebagai sedar. Okey, kalau bahasa Inggeris, sekejap. Kepada yang tak dapat nak dengar suara tu, tak tolong pakai earphone ke, okey? Pakai earphone ke? Ya? Suara apa okey? Okey. Suara okey. Okey. And nanti kena buat subtitle kat bawah. Okey. So sebelum solat, so ambil tangan kanan, letak dekat dada, okay, dada kiri kita, bahagian tengah ke sebelah kiri. Okay, start bernafas, tarik nafas ikut hidung kita, tarik nafas sedalam-dalam dan penuhkan bahagian perut kita. Kenapa perut? Sebab dia maksimum. So kalau kita naikkan kat dada, dia masih belum lagi maksimum. Kita gunakan kita punya capacity, lung capacity. So kalau kita masukkan dekat area perut, so dia akan pakai maksimum kita punya lung capacity. Okay, so letak tangan kat dada, tarik nafas dulu, relax dulu, tenangkan diri dulu, dan doa pada Allah, supaya kita dapat solat dalam keadaan yang tenang. Okay, so bahasa Arab kita panggil tenang itu sebagai khusyuk. Okay, so bahasa Melayu kita namakan sebagai sedar. Okay, so kalau Mak Saleh kita panggil sebagai present moment. Okay, so maksudnya kita sedar, kita dalam keadaan sekarang. Contoh sekarang ni Papa sedar, Papa tengah buat live dan sebagainya, kita dalam keadaan yang sedar. Kita sedar kita sedang solat, kita sedar kita punya pemikiran tu kita kawal, so kita berada dalam keadaan yang sedar. Kita faham bacaan itu, jadi kan Papa explain, dan kita sedar kita punya pergerakan tu.
Okey, kita sedar kita punya pergerakan dan kita sedar kan kita boleh kawal kita punya pernafasan. Okey. So itu makna khusyuk kan. Khusyuk tu adalah keadaan yang sedar. Okey. So kalau kita ada orang juga jumpa dekat papa kan, dia kata papa saya nak solat yang khusyuk. Solat yang macam mana macam cakap? Yang solat yang bila kita solat tu dah hilang dah hilang dia pada pandangan macam cakap. Itu bukan khusyuk. Kan wallahu alam bisawab. Papa sikit boleh? Maksudnya ni papa kata sedar tu maksudnya kadang-kadang kita tak dapat nak berfikir dalam keadaan being present kan? Yes, kita asyik fikir benda yang lepas, benda fikir yang belum berlaku. Macam tu. Kan? So ni tengah solat ni tapi otak kita cerita yang semalam. Okey, semalam gaduh dengan orang rumah berebut cendol sebenarnya kan. And so ataupun kita duk mikirkan yang depan, ni anak nak masuk sekolah kasut tak jumpa, hilang dan sebagainya. Dia busy tau. Kan? So kita nak berada dalam keadaan yang sedar. Sedar itu artinya adalah khusyuk. Okay, so banyak hadis, okay. So ramai yang respon, papa khusyuk tu macam mana? Cuba refer pada hadis. Banyak hadis yang menyatakan contoh satu hadis, okay, yang Rasulullah bagi tahu ketika kita solat, kan? Ketika kita solat, sekiranya kita nampak dua jenis benda hitam, iaitu kalajengking dan ular, maka bunuhlah ia, Rasulullah kata. Kan? So kalau kita tak sedar, ada orang dia anggap khusyuk ni dalam keadaan yang tak sedar. Kan? Dia dah memang dah diri dia seorang kat situ. So kalau dalam keadaan yang tak sedar tu kita dah tak nampak dah benda-benda. Kan? Dan kalau kita tengok juga dalam beberapa hadis yang lain, kan? Sahabat-sahabat ketika itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Okay, so Rasulullah lambat kan, sebab Rasulullah sakit pada ketika itu. Rasulullah datang solat kan. Bila Rasulullah datang, maka sahabat-sahabat bagi tahu ke Abu Bakar, subhanallah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. So maksudnya sahabat-sahabat ni sedar kan, sedar yang Rasulullah datang. Okey, itu maksud khusyuk. Okey, khusyuk tu adalah solat dalam keadaan yang sedar. Okey, so sedar macam mana nak sedar? So sedar kena tenang kan. So sebelum solat kita kena tenangkan diri kita ni dulu. Okey. Okey, so kan, so yang lepas tu lepas, yang akan datang tu benda yang belum pasti. So tak payah nak fikir kan. Sebab tu papa selalu quote tentang trust Allah. Kan? Trust Allah. Bila kita sampai level trust Allah, maksudnya kita okeylah, yang lepas itu kita serahkan pada Allah, dan yang akan datang tu pun sama, kita serahkan juga pada Allah. Kita just trust Allah. Okey, apa nak jadi jadilah. Okey, dan kita just solat, kita just solat menyembah Allah. Okey. Tapi kalau kita tak control kita punya pernafasan, okey, dia mungkin nanti dalam time solat tu nanti dia akan lari, okey. Sebab itu apa yang papa sarankan, kan? Benda ni tak wajib. Ini wajib ke? Tak. Benda ni tak wajib, okey. Tapi bila kita praktis dan sahabat-sahabat kita praktis, maka kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang begitu tenang kan ketika kita dalam solat. Okey. So manusia punya mind ni ataupun kita punya brain ni dia ada level of frequency. Okey. So bila kita tengah busy kan, kita tengah sibuk kan memikirkan sesuatu, maka kita berada dalam beta mode. Okey. So dia busy. Okey. So apa nak kena buat? Kita kena reduce kan, kita kena perlahankan menjadi dia alpha ke theta. Nak buat macam mana? Yes, control breathing. Breathing is everything. Okay. Sebab tu saya cakap sebelum solat, relax dulu, tenang, tarik nafas perlahan. Tarik nafas. Lepas. Relax dulu, tenang. Okay. So kita nak angkat takbir ni. Kan? So niat sama, okay, bacaan sama, tak perlu ubah apa-apa. Okay. Katalah kita nak solat asar. Okay. Dah niat solat asar. So masa nak angkat, okay, angkat tu dengan bernafas. Okey. Allahu Akbar. So masa lepas tu, lepaskan perlahan. Relax dulu, relax. Kan? Dah. Allahu Akbar. Lepaskan perlahan. Relax. Kan? Jangan terus cepat. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Relax. Sabar. Tak ada nak pergi mana-mana kan? Perlahan. Kita bernafas dulu, relax, tarik nafas dulu. Baru nak baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Relax. Okay. So ada satu surat ataupun surah, nama dia surah Al-Mudaththir kan, Al-Mudaththir. Okay. Dalam surah itu juga kan, surah Al-Mudaththir ni surah 74. Okay. So dekat situ Allah bagi tahu
kan, bacalah Quran dengan perlahan ataupun berdasarkan tartil. So tartil tu bukannya bacaan gitu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Tartil tu maksud dia step by step. Satu persatu. Okey, contoh. Kita nak baca Al-Fatihah. Okey? Kan? So tarik nafas dulu, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Relax dulu, tenang dulu. Okay? And then kita tarik lagi nafas kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So masa sebut tu, lepaskan nafas. Kan? Kalau tengok macam ni imam kat masjid tu, buat macam tu. Kan? Jangan baca laju-laju. Ramai orang, dia jadi tak tenang di antaranya sebab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Laju. Nampak? Relax, bertenang. Okay? So nak bertenang, kontrol pernafasan. Okay? Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Relax dulu. Kan? Faham makna. Kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Okay? And then tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Relax. Semasa tu kita faham segala puji-pujian bagi Allah, kan, pengatur semesta alam ataupun Rabb semesta alam ataupun Tuhan semesta alam. Kan? Kita faham setiap satu-satu tu kita faham. Okey? So contohnya selesai, sama juga nak baca surah yang lain pun sama. Okey? Baca tu satu-satu. Satu-satu tu itu yang kita namakan sebagai tartil. Sikit, step by step. Tartil tu maksudnya step by step. Kan? So ramai orang kita, dia laju tau. Kan? Kita pun tak tahu nak pergi mana. Okay? 5 minit selesai. Kadang-kadang 2 minit dah selesai solat zuhur. Okay? Laju. Okay? So sama juga. Okay? So semasa kita punya pergerakan, kan? Maka kawal kita punya pergerakan. Okay? So contoh kita nak rukuk. Kan? Kita nak sujud. Kita nak rukuk. Kita nak rukuk. Okay? So tarik nafas. Allahu Akbar. So semasa kita nak rukuk tu, lepaskan perlahan. Dan lepaskan perlahan. Ada satu kajian, kan? Ni pun sila cari, kan? So satu kajian namanya IR Profesor Dr. Fatimah Ibrahim, kan? Daripada Universiti Malaya. Okay? Dia ada tulis satu buku namanya Sains Solat. Okay, so sila cari buku ni dan baca. Seriously, bagus. Okay, so hasil pengajian ataupun hasil kajian kan, Dr. Fatimah Ibrahim ni, kan, dia menyatakan solat kita ni, kan, bila kita jaga kita punya pergerakan tu, kan, kita baiki, kan, kita punya pergerakan tu, maka dia akan membantu kita punya badan ni lagi bagus, kan, kita punya metabolisme, kita punya pergerakan jantung dan sebagainya. Tapi bila kita buat laju-laju, bila kita buat cepat-cepat, sebenarnya dia akan mendatangkan impak yang negatif. Contoh, kita rukuk tu tak sempurna, kan, kita terus rukuk, kan, Allahu Akbar, kita terus rukuk, kan. So bila keadaan macam tu, sebenarnya kita punya jantung ni, kan, akan menyebabkan ada penyakit jantung tu lagi senang kita dapat sebenarnya. Okey, sebab blood circulation tu tak lancar. Okey, so sebab tu kalau kita nak solat, okey, so pastikan, contoh kita nak rukuk, tarik nafas dulu, relax. Allahu Akbar. So masa kita rukuk tu, masa tu kita lepaskan kita punya nafas perlahan-lahan. Okey, so bacaan pun sama. Tarik nafas, relax dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Relax. Tarik nafas. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sambil faham makna. Okey? So jangan laju-laju. Ramai orang dia rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi. Relax. Okey? So dulu bercinta, dulu pergi dating, boleh lama-lama. Ini nak berdating dengan Allah, kita nak cepat-cepat. Tak perlu. Nak berdating dengan Allah kena lama-lama. Okey? So kena tenang-tenang. Zaz ke tak Zaz? Zaz ke tak Zaz semua? Nak dating. Zaz ke tak Zaz? Dating power boleh lama-lama. Dating dengan Allah sekejap je. Kena lama-lama. Okey? So bila kita nak bangun pun sama. Masa kita nak bangun, kan, daripada kita punya rukuk, masa tu tarik nafas. Okey? Contoh kita rukuk ni kan, tarik nafas. Allahu Akbar. Baru lepas nafas. Relax dulu. Okey? And then tarik nafas lagi semula. Allahu Akbar. So lepaskan nafas tu masa kita nak sujud. So sujud pun sama. Okey? So sujud tu sujud betul-betul. Sujud betul-betul lama, okey? Lama, waktu sujud tu lama, okey? Dan tarik nafas, kan? Bacaan tu sama, tarik nafas.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, relax. Okey, tarik nafas lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. So ramai di antara yang papa coach yang ada masalah uh, psikologi di antaranya, ada masalah anxiety, ada masalah depression. Yes, di antara benda yang kita galakkan adalah sujud lama. Kenapa? Okey. Yang ada satu kajian, ini pun sama. Cari nama ni, nama dia Ferdinand kan, Ferdinand kan, cari dekat YouTube mesti jumpa. Okey. So Profesor Ferdinand ni dia kaji tentang saraf kan, dia kaji tentang saraf. So dia ni Kristian dan dia ni Kristian. So bila dia kaji tentang saraf kan, dia mendapati ketika kita sedang sujud kan, ketika kita sedang sujud tu dekat belakang otak kita ni kan, dia ada satu saraf tau. Dia punya saluran tu kecil tau, kecil sangat-sangat. So waktu kita duduk, waktu kita berdiri, darah tak naik. Kan, darah tak akan naik dekat belakang otak kita tu. Tapi waktu kita sujud, okey, masa tu darah masuk. Okey. So hingga kan Ferdinand ni dia convert jadi Muslim. Kan? Sebab dia kaji bahawa setiap pergerakan dalam solat tu sebenarnya membantu badan kita. So siapa yang sujud lama sebenarnya dia akan masukkan darah tu dalam kita punya saraf yang tersembunyi tu. Okey. So bila masuk dekat situ, so itu yang kita namakan sebagai hikmah. So banyak, contoh macam Papa sendiri, banyak ilham yang Allah bagi selepas solat. Allah bagi ilham. Sahabat-sahabat kita pun sama. Papa bila lepas solat, waktu sujud, macam-macam Allah bagi ilham. Kan? Ketenangan tu lagi tenang. Sebab apa? Sebab darah masuk. Kan? Darah masuk dalam otak kita. Okey? Sebab tu baiki kita punya pergerakan. Kan? Kita punya solat tu baiki. Okey? So suasana nampaklah kan ilmu sedikit apa yang Papa kongsikan pada petang ni sangat bermanfaat untuk tolong share dekat Matan Love sebanyak-banyak mungkin, sebab barulah kat sini barulah mungkin ada yang terjelas kenapalah aku tak tenang kan solat ni. Okey Bapa, teruskan Bapa. Boleh. Terima kasih banyak-banyak Nisa. Okey. So sama kita nak naik daripada sujud, kita nak naik antara dua sujud. Okey. So sama tarik nafas kan. Nak sujud tu nak naik dulu tarik nafas. Allahu Akbar, lepas perlahan relax kan. Rabbi firli warhamni wahjibu'ni warfahni warzuhni, relax kan. So baca tu perlahan relax sambil faham makna. Okey. So sama juga kita nak sujud balik semula kan. Contoh kita nak sujud, tarik nafas dulu. Allahu Akbar. So masa sujud tu sujud betul-betul. Lepaskan nafas perlahan, okey. So tangan tu pastikan lekap dekat dekat permukaan tanah permukaan lantai tu, dan bagi lelaki, ni bagi lelaki special. Buka ketiak tu, bahagian tu besar-besar. Bagi rongga udara tu masuk betul-betul. Dan korang akan feel apa benda yang Papa cakap. Papa tak nak bagi tahu macam mana korang punya feel. Kan? So bila kita nafas betul-betul tenang, yes, kan? Korang akan tenang setenang-tenangnya. Tak payah buat yoga, tak payah buat meditasi. Solat je insyaAllah korang akan tenang. Okay. So kita nak naik kan. Kita nak naik bangun. Okay. So kita duduk dulu kan. Contohnya tarik nafas dulu. Kita tarik nafas dulu kan. Duduk dulu kan. Tenang. Kan. And tarik sekali lagi nafas. Baru bangun. Allahu Akbar. Kan. Baru bangun tegak macam biasa. So sama, repeat benda yang biasa. Okay. So apa yang Papa nak sampaikan adalah setiap bacaan, setiap pergerakan, kontrol pernafasan. Okay. So jangan laju-laju. Okay. Mulakan daripada itu. Okay. So ramai orang yang bila dia nak start buat, Papa saya rasa macam susah nak bernafas. Yes. Sebab kita dah terbiasa solat laju-laju. Okay. So jangan paksa diri. Buat step by step dulu, buat sikit-sikit dulu, okey. Buat perlahan-lahan, ikut mana yang kita mampu dulu, kan? So lama-lama nanti insya-Allah kita akan rasa best sangat-sangat solat. Solat bagi Papa dia macam satu treatment tau bagi Papa. Solat bagi Papa macam satu benda yang best sangat-sangat, kan? Memang kita kejar gila-gila solat. Dan solat tu memang kita solat sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia release, kan? Dia release. Seriously, bila kita solat betul dan sebagainya, dia akan release. Okey. Ada satu hadis, okey. Ada seorang sahabat Rasulullah ni, dia jumpa dengan Rasulullah. Okey, ni nak explain. So dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, kan? Aku ni Muslim," dia kata, "aku beriman kepada Allah tapi aku berzina." Okey. So aku nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Okey. So Rasulullah cakap, Rasulullah kalau kita tengok pada hadis ni, Rasulullah tak hukum dia.
Rasulullah tak maki dia, Rasulullah tak hina dia. Apa yang Rasulullah bagi tahu adalah, jom kita baiki solat. Nampak? Okay. So hari yang kedua, lelaki ni datang sekali lagi. Ya Rasulullah, aku dah buat dah benda yang kau suruh aku buat tu tadi, yang semalam kau suruh aku buat tu, aku dah buat dah. Tapi malam tadi aku berzina juga. So Rasulullah, okey, tak apa. Kita baiki kita punya solat. So dan benda ni berulang, hari-hari berulang. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih lagi buat benda yang maksiat. Kita baiki solat. So kalau kita tengok kat sini, pendidikan dalam Islam, kita bukan pendidikan menghukum. Rasulullah tak terus menghukum. Rasulullah didik. Kita didik, kita baiki. Ini yang kita nak sampaikan. So kalau kita masih lagi ada pemikiran yang negatif, kita masih lagi tak sihat, kita masih lagi cacah marba kita punya hidup ni, baiki solat dulu. Okay? Kita baiki kita solat. Kita baguskan kita punya bacaan. Okay? Kita faham setiap bacaan tu. Paling utama faham tentang Al-Fatihah. Okay? Dan kita kawal kita punya pernafasan supaya apa? Supaya kita tenang. Okay, so kena buat dulu, dah buat, nanti baru boleh respon dengan apa impact. Okay, so memang papa bagi tahu awal. Okay, ramai yang respon untuk yang kali pertama, kali kedua dia rasa macam susah nak bernafas sebab dah terbiasa solat laju. Okay, so relax, just buat mana yang mampu dulu. Okay, so kalau tak faham nanti insyaAllah boleh tanya papa dan sebagainya. Okay. Itu tentang solat khusyuk ataupun solat tenang. Okay. So solat ini kalau boleh spesifik. So maksudnya buat satu tempat yang memang untuk kita solat. Jangan hari ni solat dekat ruang tamu, besok solat dalam bilik. Buat satu tempat yang spesifik. Dan kalau boleh kalau boleh ada satu bilik tu, buat satu bilik untuk kita solat saja. Okay. So pakai yang cantik-cantik macam tadi lah. Nak dating pakai cantik-cantik. Pakai cantik-cantik. Ini yang lelaki yang papa jumpa, ramai lelaki pakai kain plekat letak towel. Memanglah kita tahu aurat tu daripada pusat kat sini kan. Tapi tak, pakai yang cantik-cantik. Sebab bila kita cantik, bila kita selesa, best solat dalam keadaan yang ni, kita akan dekat, kita akan lebih tenang dan sebagainya. Sebab itu bila kita solat waktu malam, dan biasanya sahabat-sahabat papa dan sahabat-sahabat yang lain amalkan ataupun praktis solat sedar ni ataupun solat khusyuk ni ataupun solat tenang ni waktu malam, masya-Allah. Sebab apa? Sebab kita betul-betul tenang. Menghadap Allah tu kita betul-betul tenang. Okey? Clear? Jelas Nisa ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kita baca dulu komen-komen sahabat-sahabat kita. Ada yang salin apa dia kata, wow, banyak kena perbaiki lagi solat ni. Ilmu yang sangat deep. Betul papa, sangat-sangat deep papa ilmu ni papa. Saya pun rasa deepnya berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hari ni Rasulullah SAW tak menghukum seseorang orang tu kan, seseorang insan tu walaupun dia buat pelbagai kesalahan, kemaksiatan, tapi Rasulullah didik dia dengan solat. Masya Allah. Tapi kita kena perbaiki solat kita lah. Betul. So ramai yang menyalin semua kan, kata terbaik solat adalah satu treatment, baiki solat insyaAllah. Okay papa. Alhamdulillah. Okay. Apa nama yang papa nak sampaikan tadi, so Islam kita ni sebenarnya, okay, dia dasarnya adalah ilmu dan kecintaan tau. Kalau kita tengok pun Allah tu penuh dengan rasa cinta. Allah jadikan manusia ni pun sebab cinta. So Allah bukan sekadar jadikan manusia tu lepas tu dia biarkan. Sebab dia tahu bila manusia ni nak hidup stres bekerja dan sebagainya nanti kan nak layan suami, nak layan isteri, nak layan anak-anak, stres. Sebab itu Allah suruh kita solat. Allah perintahkan kita solat. So solat tu sebenarnya salah satu treatment untuk kita rasa jadi lagi tenang, rasa lagi bahagia dan sebagainya Tapi bila kita tak jaga kita punya solat lagi solat lagi stres. Lepas tu anak lah datang panjat lagi stres husband pula balik lagi stres. No. So sebenarnya kita baiki kita punya solat start baiki solat, kawal kita punya pemikiran, kawal kita punya jasad, kita punya pergerakan tu kawal betul-betul, kawal kita punya pernafasan. Okay? So kadang-kadang ada orang bagi tahu apa? Nak tanya soalan dia apa? Kalau misalnya untuk kita, untuk anak-anak kan, untuk anak-anak, minta maaf lah sekarang ni, untuk anak-anak, macam mana kita nak bagi diorang faham konsep macam ni? Anak-anak ni papa kalau contoh macam anak papa sendiri papa tak pernah explain lagi benda ni as a detail lah. Kita masa solat jangan halang untuk anak-anak datang kat kita.
Ada orang kadang-kadang bila time solat tu, kau pergi buat benda lain. Okey, tak. Papa time papa solat, papa biarkan anak-anak datang. Dan biarlah dia nak main kat depan tu, dia nak bising-bising dan sebagainya. Ada orang kata, papa, bila anak bising ni saya tak tenang. No. Okey. So biarkan. Okey. So bila dia bising tu, yes, kita sedar kan dia tu ada. Kan? So sedar tu adalah khusyuk. Sahabat-sahabat dalam salah satu hadis kan, dia mengatakan kan, so kadang-kadang ketika dia solat tu, yes, anak-anak perempuan dia main gendang dalam tu dan dia biarkan. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah fokus. Kita punya pemikiran kita tu, kita fokus pada kita punya bacaan. Dan kita fokus. Tapi yes, kita akan nampak. Okay? So bila anak-anak kita nampak kita solat tu dalam keadaan yang tenang, perlahan-lahan, ikut takdir. So nanti esok dia membesar pun dia akan start kan memahami macam tu. Tapi bila kita solat tu laju-laju, oh okey, aku pun kena solat laju sebab mak ayah aku pun solat laju-laju kan. So kalau apa nama orang Melayu punya peribahasa, kalau cikgu dia kencing cikgu kencing dia berdiri, anak murid nanti kencing berlari kan. So maksudnya kalau kita buat benda yang solat laju, anak kita lagi laju nanti solat. Kan? Yes, ini berlaku kan. Ini yang berlaku kan. Kadang-kadang tak solat pun kan, just apa pasal ni? Kan? Sebab apa? Sebab dia nampak kita tu solat pun tak bagi betul-betul. Okey. So masa solat ni, masa ni kita nak bagi kan, masa ni kita nak serahkan pada Allah. Okey. Okey. Ada lagi. Kita ada lagi berapa minit? 11 minit. Berapa datuk? Okey. Apa dia? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Silakan. Bagus kan soalan tentang anak tu tadi. Itulah sebab apa pasal inilah anak-anak ni, sebab tu saya tanya ni sebab apa? Betul lah apa yang Bapa cakap tu. Kalau apa maknanya anak ni dia mencontohi dia ibu bapa dia. So, ibu bapa tu kenalah tunjuk contoh yang baik. Tapi itulah macam Rasulullah SAW dia didik dia punya sahabat dia dengan solat. Maknanya kita nak didik, kalau kita nak didik anak kita pun dengan cara solat juga. Faham. Semua solution, seriously. Dan semua solution di antaranya yang Bapa jumpa, di antaranya first adalah baiki dulu kita punya solat. Kan? So sebelum kita nak baiki orang lain, kita baiki diri kita sendiri dulu. Kan? Di antara kaedah untuk kita baiki diri kita, nak bertenang kan, solat. Kan? So banyak ayat dalam Quran, di antaranya Allah kata kan, bertasbihlah memuji Allah. Dan keadaan itu kan, dengan bertasbih itu menyebabkan kita menjadi seorang yang tenang dan sebagainya. Okey, so banyakkan memuji Allah, duduk bertenang dan sebagainya, tarik nafas dan baiki kita punya pernafasan. Okey, tapi itulah kan, jaga kita punya pemikiran dan start jadi orang yang positif dan banyakkan membaca dan jaga kita punya badan dan jadi orang yang sihat, jaga kita punya makanan dan selalu kawal kita punya pernafasan, sebab bukti kita masih hidup kita bernafas. Okey. Ada lagi nak tanya, silakan. Tak adalah Pak Basri, ada yang komen lah, anak selalu tanya Umi solat lama ke sekejap. Anak dia tanya. Jadi kat situ lah yang mengganggu dia punya fikiran. Tanya tu mesti tak nak solat sama-sama kan. Itulah. So Papa, alhamdulillah. So sangat perkongsian sangat-sangat bagus sebenarnya pada petang ini. So agak-agak anda semula anda dapat tak apa yang Bapa kongsikan petang ini? Cuba tolong komen. Dapat ke tak dapat? Faham ke tak faham? Mungkin ada apa-apa persoalan nak tanya pada masa ini, tolong tanya. Masa ni kita boleh tanya. Bapa. Terima kasih Bapa kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini. Alhamdulillah. Dapat juga Apa dia? Dapat juga live kan sebelum ni kan. Dapat juga live. Sebab hari tu kita tak dapat live kan. Lepas tu masing-masing busy pula kan. Hari Isnin kan. Hari Isnin siang saja Papa cuti. Malam dah busy semua. Okey, sebab setiap hari Papa ada coaching kan. Pagi, petang, siang, malam kan. Cuma tu saya nak selit sedikit lah pasal saya sikit. Okey. Dalam masa dalam ketika saya masa ni saya tengah buat satu group coaching. Iaitu tahajud self healing. Tahajud self healing. So kat sini tapi saya lebih fokuskan kepada wanita-wanita yang biasa mungkin ada masalah emosi, ada masalah anxiety, gangguan. Itu saya punya dari segi saya fokuskan lah. Saya dengan sahabat saya kita buat kelas tu, alhamdulillah lah. So kepada anda semua yang mungkin nak rasa macam mana yang Papa cakap tu, insya-Allah saya boleh bantu anda untuk dapatkan. So perkongsian Papa pada petang ni sangat-sangat bermanfaat bagi saya, sangat-sangat membantu diri saya sebenarnya. Sebab kadang-kadang diri saya ni pun kita ni kan, kalau betul lah cakap apa cahaya ilmu tu
dia masuk, kita kena, kalau kita nak apa, nak sucikan jiwa kita kena dengan ilmu. Kena sentiasa dengan ilmu. Baru dia boleh bersih-bersih. Saya dapat satu perkara Papa, dapatan saya lah daripada perkongsian Papa, pasal ilmu yang masuk tu, ilmu itulah kuncinya untuk kita tenang sebenarnya. Satu lupa tadi nak explain. Yang itu tadi Papa explain ketika solat sendiri ataupun kita jadi imam. Tapi kalau kata kita solat tu tadi, pergi sembahyang dekat masjid, okay. So kalau imam tu cepat, ikut imam. Janganlah korang duduk berdiri kat situ kan. Papa kata solat tenang. No, nanti batal solat. Tiga kali je nanti batal, okay. So imam okay Papa, kalau macam tu, macam mana kalau solat berjemaah tu? Solat berjemaah nak tenang? Ikut imam. Kan kalau solat jemaah ikut imam kan, jangan korang nak duduk seorang-seorang kat situ kan. Ini Papa kata suruh tenang, kena relax. Jangan ikut imam, okey, sebab imam pula ada soalan. Soalan Papa, kalau waktu maghrib ke isyak tu kan tak berapa panjang, kadang kita akan berada di sejadah time tu jugalah anak nak minta kita layan dia. Macam mana tu Papa? Ini dah topik lain sebenarnya. Tapi Papa bagi tips sikit buat jadual hidup. Okey. So di antara contoh macam yang Papa punya tim dan sebagainya, anak-anak ni sebenarnya kita selesaikan sebelum maghrib. Kan? Nak makan ke, nak minum ke, nak mandi ke, sebelum maghrib selesai. Okay, so maghrib ke isyak tu betul-betul untuk kita ibadah kepada Allah. Okay, so kalau tak selesai sebelum maghrib, dia memang kacau. Mak nak susu kan, otak dah ni. Okay, so selesai, buat jadual kan. So sebenarnya itu salah satu topik yang Bapa explain kan, sebab kita ada dalam benda yang pertama sebenarnya yang time Bapa coaching adalah Bapa minta baiki jadual hidup kan. Sebab apa? Dalam surah Al-Hajj surah 59 ayat 18 Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang nak dibuat untuk esok hari. So maksud dia apa? Kita kena buat planning. Kita kena buat jadual, kita kena buat to-do list. Okay, jangan main hentam je. Kalau kita yakin pada Allah, kena susun jadual, kena susun masa. Okay, time nak ibadah betul-betul. Okay, so selesaikan kan, time nak makan apa semua tu selesaikan sebelum maghrib contohnya. Okay Nisa, okay menjawab. Okay, betul menjawab. Maksudnya hari ni masa Papa kat sini apa jadual tu kita kena selitkan sekali dengan kita punya waktu solat tu sebenarnya. Kan spesifikkan bila masa kita solat, ibadah tu berapa lama dan sebagainya. Okay, dan Papa ulang sekali lagi tadi, Papa disclaimer, waktu solat jemaah ikut imam. Okay, so jangan tak ikut imam lah. Waktu solat jemaah silakan ikut imam. Okay, sebab apa? Sebab imam ni kadang-kadang dia fikir ada orang tua kat belakang. Okay, so sebab tu dia lajukan bacaan supaya nanti orang tua tu tak berdiri lama dan sebagainya. Okay, so jangan mengada-ngada korang duduk kat situ, tenang imam tenang. relax. Melainkan korang solat sendiri ataupun korang jadi imam, boleh solat. Okay, clear jelas? Itulah kalau misalnya kata kalau waktu berjemaah pun kalau kita tak tenang, kita kena buat teknik pernafasan sebenarnya. Itu je kuncinya, teknik pernafasan. Betul-betul. Sebab teknik pernafasan, ya apa? Cuba kontrol masa walaupun tengah jemaah, try kontrol kita punya pernafasan. Okay. So kena belajarlah cara teknik pernafasan yang betul. Mungkin anda boleh rujuk kepada guru-guru yang benar. Sebab benda ni di ilmu tau. Kadang-kadang Papa ada orang kata teknik pernafasan ni dia macam tak dapat terima benda tu. Okay. Dia macam tak percaya benda tu. Dia macam kata kalau bernafas dengan betul-betulnya. Tapi sedangkan itulah fitrah diri kita. Macam mana tu Papa orang nak berfikiran macam tu? Mana yang tak boleh terima tu, kadang-kadang tak payah bernafas. Okay. So breathing is everything tau kan. Kita bernafas ni adalah segala-galanya kan. Bukti kita hidup, kita bernafas. Okay, so dia melibatkan banyak aspek. Kalau Papa nak explain tak selesai lagi 1 jam. Okay, so bila kita bernafas laju, okay, so dia akan dia ada impact dekat kita punya reaction chemical dalam badan. Dia juga ada impact dengan bakteria kita kat dalam badan. Dia juga ada impact dekat kita punya saliran darah dan sebagainya. Okay, so bila kita start bertenang, nafas perlahan-lahan, okay, kontrol kita punya pernafasan. Tak kisah ada orang pakai teknik 7, 9, 5 lah, ada yang pakai teknik 5 tu.
ikut masing-masing yang mudah. Okay, so ada yang kata tak boleh nak tarik lama sangat ganti sakit dan sebagainya. Ikut mana yang terpulang, yang mudah. Janji bernafas kan, bernafas. Okay, jangan laju-laju kan. Sebab apa? Bila kita mula kawal kita punya pernafasan, okay, yes, kita akan start dan kawal kita punya pemikiran dan kita punya frekuensi otak dan sebagainya. Yes, kita akan start kawal kita punya badan dan sebagainya. Okay, so tapi kalau kata mana yang tak nak terima, cakap dia stop bernafas. Tak ada gurau. Tenang, okay. Gurau je. Tapi itulah istilah yang kita nak sampaikan kan, betul lah. Masya Allah Bapa. So Bapa, kat sini kita punya perkongsian kita pada petang ini dah sampai ke penghujungnya. Okay Papa, terima kasih sangat-sangat. Mungkin kita boleh bercerai untuk next ilmu Papa? Papa tak, sebelum tu Papa minta maaf banyak-banyak kan, kalau ada tersilap ke kan, terguna bahasa yang menyakitkan hati dan sebagainya kan. So satu lagi disclaimer, okay. So benda ni tak wajib kan, jangan kata kita wajib kena ni, nak tak kan. Ini salah satu kaedah untuk kita bertenang dan sebagainya, okay. So kalau kita nak pergi jawab exam pun, kalau kita dalam keadaan yang kelang kabut, kita susah nak jawab exam, okay. So kalau kita duduk relax, kita bernafas so baru kita boleh jawab exam kan. Kalau tak nanti kan tiba-tiba blank kan. Belajar habis 30 bulan kan, 3 tahun kan, waktu exam blank. Sebab apa? Sebab kita tak bertenang kan. Sebab itu penting kita bertenang, okay. So next, itu Wallahualam bisawab, tengok macam mana. So promosi, follow Papa di Facebook, Faizal Noor, okay. So banyak konten kat situ, insyaAllah Papa akan share juga, okay. So terima kasih banyak-banyak untuk Nisa kan, sebab invite Papa bagi sharing sedikit pada petang ni. Bagi Papa, ilmu ni kita kena share kan. Ilmu kita kena share sebab Rasulullah kata bila kita mati maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara kan. Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah dan doa anak yang soleh kan. So kalau boleh, bila dah praktis, dah faham, dah tahu macam mana, sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Kita nak semua orang boleh solat dalam keadaan yang tenang. Okey, Nisa, terima kasih banyak-banyak. So, saya rasa setakat sahaja sebab anak saya pun dah tak boleh dikawal sekarang ni, dah tidur. Okey, itu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang semua yang menonton, dan keep share, turun tekan button sebab banyak kita, tolong share ilmu ini. InsyaAllah kita sama-sama peroleh manfaat, syafaat dan saham kita ke akhirat kelak. So itu saja pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.